Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saudara muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini kita akan melihat dan kita mendengar sedikit peringatan-peringatan yang diberikan oleh sebahagian daripada para ulama bagi tujuan kita berpegang, kita menghayati, lalu kita menjadikan pengajaran dalam usaha ke arah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dalam usaha untuk kita berhadapan dengan musuh-musuh kita, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sekiranya kita merasakan diri kita ini sebagai seorang mukmin, seorang Islam yang berkualiti, yang mempunyai jati diri, iaitu mukmin, maka apa yang dia perlu sedar bahawa kita sedang berhadapan, mau tidak mau, suka atau tidak, kita tetap akan berhadapan dengan 5 ambang dugaan, 5 cabaran yang sangat besar yang perlu kita fahami, dan sebaiknya kita merasakan kesyukuran kerana Allah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang akan membimbing kita menuju ke jannah Allah, ke syurga Allah. Maka sebab itu dengan peringatan-peringatan yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepatutnya menjadi suatu perkara yang dipandang cukup penting, kerana untuk mendapat redha Allah, maka ikutilah apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu Rasulullah menyatakan, suka atau tidak bagi seorang mukmin itu, maka dia akan berhadapan dengan 5 ambang dugaan. Yang pertama, orang mukmin itu dia akan berhadapan dengan golongan kufar, orang kafir. Orang kafir tidak akan pernah menyukai orang Islam. Orang kafir tidak akan menyenangi amal perbuatan orang Islam. Sebaik mana mereka bersama dengan kita, tetapi mereka tetap musuh kita. Sama ada musuh secara terang-terangan ataupun musuh di dalam selimut. Kerana peringatan daripada Allah, Allah telah menyatakan kepada kita, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani, mereka tidak akan suka dan gemar kepada kamu, ya Muhammad, melainkan sehingga kamu mengikut jejak langkah agama mereka. Peringatan ini diberikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selayaknya lah kita sebagai umat baginda juga merasakan bahawa peringatan ini khusus juga untuk kita, kerana Rasulullah itu telah dijanjikan syurga yang belum tentu adalah kita. Maka sebab itu kita perlu faham bahawa Yahudi dan Nasrani ini mereka tidak akan pernah gembira dan suka kepada kita sehingga kita mengikut jejak langkah agama mereka. Kalau kita melihat bagaimana Palestin diserang oleh Yahudi, kita lihat negara-negara lain banyak diserang oleh Yahudi, tetapi kita dalam keadaan aman di sini, seolah-olah tidak diserang oleh Yahudi. Jangan kita merasakan kita berada dalam zon selesa, kita merasakan bahawa kita tidak diserang oleh Yahudi. Sebenarnya mereka sedang menyerang kita dengan menggunakan kaedah perang saraf, dengan kaedah menggunakan serangan secara halus yang kita tidak sedar. Antara lainnya, bagaimana kita membantu mereka untuk menghancurkan umat Islam yang lain secara kekerasan, dengan cara kita meningkatkan ekonomi mereka. Bagaimana caranya? Dengan kita membeli barangan-barangan keluaran mereka. Produk yang sangat besar memberikan keuntungan kepada mereka adalah rokok. Sebab tu, wahai saudaraku, perokok-perokok, sedar, anda sedang membantu Yahudi. Yang kedua, yang disebut oleh Nabi SAW bahawa antara musuh kita iaitulah syaitan. Syaitan juga tidak akan menyenangi perbuatan orang-orang yang beriman. Sebab itulah janji dia yang dipohon kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah mana
dia telah dikategorikan sebagai golongan yang kafir, apabila dia tidak mau sembah, tidak mau sujud kepatuhannya kepada Nabi Adam AS. Lalu kata Allah, aba wastakbar wa kana minal kafirin, maka ketika itu dia sudah termasuk di kalangan golongan kufar, golongan kafir, golongan yang terkeluar pada Islam. Maka dia memohon kepada Allah untuk menyesatkan anak cucu Adam sehingga hari kiamat. Bermaksud dia telah membuat satu, dia telah memeteraikan satu permohonan kepada Allah untuk menjadi musuh orang yang beriman. Jadi musuh kita yang kedua iaitu syaitan. Yang ketiga yang disebut oleh Nabi SAW, iaitu musuh yang pastinya akan kita hadapi juga adalah golongan munafik. Golongan munafiqun ini golongan yang seolah-olah dia bersama dengan kita, sebenarnya dia tidak bersama dengan kita. Kadang-kala dia beribadah macam kita, tetapi beribadahnya itu mempunyai kepura-puraan kerana cuma sekadar mengambil hati kita, dalam masa yang sama mencari ruang dan peluang untuk menghancurkan kita. Ini golongan munafik. Antara sifat golongan munafik ini yang telah diperjelaskan oleh Nabi SAW, iaitu bila mana dia bercakap, maka dia berbohong. Apabila dia berjanji sesuatu, dia akan memungkiri janji. Dan apabila diberikan amanah sesuatu, tanggungjawab, maka dia akan mencuaikan dan dia akan mengkhianati amanah tersebut. Ini antara sifat-sifat golongan munafik. Ada tak pada kita? Ada tak pada rakan taulan kita? Kadang-kadang ada. Ya, maka sebab itu kikihlah sifat munafik itu sebelum ia bersarang di dalam lubuk hati kita, yang mana hati ini sepatutnya diisi dengan iman dan taqwa. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Musuh yang keempat yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah kata Nabi, antara musuhnya yang perlu kita sedar juga adalah hawa nafsu. Hawa nafsu ini tuan-tuan, ya, yang mana kadang-kala dia mengajak kita lebih banyak, mendorong kita kepada keburukan. Kita tidak senang melihat orang ke surau, kita tidak senang melihat orang ke masjid, kita tidak senang melihat orang berzikir. Kadang-kadang jangankan kata lain, kita melihat ada di kalangan kawan-kawan kita yang sentiasa bersama dengan tasbih. Kita pula dalam hati kita kata, oh itu konon-kononnya apa? Kononnya nak tunjuk alim sangat. Tengok, nafsu kita membisik sesuatu pada diri. Nafsu kita mengajak kepada benda-benda yang tidak baik. Sedangkan kalau kita tidak mau berzikir, kalaupun kita tidak mau bertasbih kepada Allah SWT, jangan kita melarang orang dan jangan kita menyangka buruk pada orang. Inilah desakan-desakan hawa nafsu yang kadang-kadang kita tidak sedar. Kita melihat orang berserban, kita kata, oh hebat sangatkah dia ni. Kadang-kadang kita tengok dia tu selekeh saja, dengan tidak berketayap atas kepala, kita kata ni teruk punya orang. Walhal kita tidak tahu, kadang-kala dalam kesibukan kita dia beramal, dalam tidurnya kita dia bangun bermunajat kepada Allah, dia bangun berqiyamulai kepada Allah, kita tidak sedar. Maka sebab itu nafsu ini perlu dididik dengan apa? Dengan iman. Nafsu ini perlu dididik dengan kita membanyakkan membaca Al-Quranul Karim. Dan musuh kita juga tuan-tuan, yang kelima ini, yang kadang-kala kita nampak macam bukan musuh, tetapi secara tidak langsung dia sedang memusuhi kita dalam keadaan tidak sedar. Siapa? Iaitu kata Nabi SAW, antara musuh kita juga terdiri daripada orang Islam itu sendiri yang dengki kepada kita. Kadang-kala yang marah kepada suara-suara azan, yang marah kepada suara-suara lawang bacaan ayat suci Al-Quran melalui pembesar suara, kadang-kala yang marah tengok orang lain banyak membuat donation, banyak membuat sedekah tu, kadang-kala yang membuat kritikan itu bukan Islam, tapi kadang-kala orang Islam sendiri, orang Islam yang sama bersyahadah macam kita, orang Islam yang sama mempunyai masjid untuk beribadah macam kita, orang Islam yang kadang-kadang pakai baju dan menghalang dirinya daripada memakan makanan yang tidak halal macam kita juga.
tetapi dalam masa yang sama mereka inilah yang mengecam, yang mentohmah kita, yang memfitnah kita, ya, daripada kita melakukan kebaikan, sehingga kan patahnya hati kita di atas tohmahan mereka, di atas fitnah mereka. Akhirnya kita cenderung kepada melakukan perkara-perkara yang disenangi oleh mereka, walhal perkara yang disenangi oleh mereka itu adalah perkara yang jauh daripada yang amalan yang boleh dianggap sebagai ibadah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, fahamilah 5 musuh ini yang disebut oleh Nabi SAW, yang mana kalau kita merasakan diri kita ini sebagai orang mukmin, orang yang beriman, pastinya kita tidak boleh lari daripada 5 musuh ini. Namun dengan peringatan Nabi ini, alhamdulillah, sepatutnya kita menjadikan diri kita mempunyai perisai, kerana peringatannya telah disediakan oleh baginda. Perlu kita membuat persiapan daripada sudut yang berbagai untuk menghadapi keperbagaian musuh yang dinyatakan oleh Nabi SAW ini. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, saya kira cukup dengan peringatan ini dalam masa yang sudah lama kita tidak bersiaran. Mudah-mudahan teman-teman saya, jamaah-jamaah yang bersama mengikutinya dapat melihat bahawa inilah, ya, kasih sayang Allah mengutuskan seorang Rasul, kasih sayang Nabi pula meninggalkan berbagai-bagai peringatan dalam hadis baginda. Mudah-mudahan kita dapat membaca, menghayati dan beramal bagi mendapat redha Allah dunia dan akhirat. Ujian Allah itu berbagai. Ada orang diuji dengan berbagai ujian yang sangat besar, ada orang diuji dengan ujian yang kecil. Namun kita melihat orang yang diuji dengan ujian yang kecil itu, kita merasakan, oh, dia diuji dengan ujian yang kecil. Tidak. Kadang-kala ujian yang kecil itu sangat besar pada dia. Dan ada orang yang diuji dengan ujian yang sangat besar. Kita kata, Masya Allah, besarnya ujian dia dapat, kita tak tertanggung. Rupanya pada dia itu cuma kecil sahaja, kerana dia mampu berhadapan dengan ujian-ujian tersebut. Namun demikian, sebagai orang Islam, kita pasti akan diuji, pasti kita akan dihadapi dengan berbagai-bagai cabaran untuk meningkatkan iman dan taqwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.